Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan tentang tokoh akhlak dan tasawuf iaitu Hasan Al-Basri. Kumpulan kami terdiri daripada 5 ahli kumpulan. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Izzat Amin bin Abdul Latif yang berpegang nombor metrik di 20112508. Okey, seterusnya sahabat saya Muhammad Adli bin Ahmad Zulkifli yang berpegang nombor metrik di 20112516. Okey, yang ketiga Encik Hasnul Taqiyuddin bin Encik Sazali yang berpegang nombor metrik di 20112565. Dan seterusnya Muhammad Aiman Hafizi bin Muhammad Zulfa yang berpegang nombor metrik di 20112608. Dan akhir sekali Muhammad Haris Imtiaz bin Ahmad Muhammad Nizam yang berpegang nombor metrik di 20112644. Kita teruskan lagi dengan pengenalan. Okey, saya akan ceritakan tentang apa itu akhlak dan apa itu tasawuf. Okey, akhlak. Yang pertama ialah merupakan tingkah laku yang berlandaskan Al-Quran As-Sunnah yang mempunyai daya kundusan kesucian. Okey, akhlak merupakan bentuk jamak daripada perkataan Arab iaitu khuluq yang bermakna adat kebiasaan, iaitu perangai, tabiat, watak, adab, sopan santun dan agama. Menurut Ibnu Miskawih dan Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Okey. Kedua, akhlak juga terbagi kepada dua, iaitu akhlak terpuji, iaitu akhlak karimah, iaitu akhlak mahmudah. Dan yang kedua iaitu akhlak yang tercela yang dinamakan akhlak as-sayyi'ah, iaitu mazmumah. Akhlak terpuji ini ialah satu perbuatan yang kita buat perkara yang baik, iaitu kita menolong orang, bantu orang, memberi sedekah. Dan akhlak yang terkeji itu pula iaitu kita membuat satu perkara yang buruk, iaitu meninggalkan satu perkara yang Allah, meninggal solat, membuat satu perkara yang Allah larang dan lain-lain lagi. Kita teruskan pula dengan tasawuf. Okey. Tasawuf adalah kesedaran murni yang mengarahkan jiwa secara benar dengan kesungguhan menjauhkan diri dari keduniaan serta pendekatan diri kepada Allah. Okey. Tasawuf yang boleh kita simpulkan bahawa adalah perkara yang murni mengarahkan jiwa secara benar kepada mal dan kegiatan yang bersungguh-sungguh untuk menjauhkan diri daripada dunia dan rangka dan mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan tasawuf tersebut tidak dapat dilepaskan dari tujuan hidup manusia sebagaimana dijelaskan dalam ajaran Islam. Al-Quran menegaskan bahawa manusia diciptakan dengan satu tujuan tertentu seperti syahadah, ibadah, khalifah dan hasanah. Okey, seterusnya tasawuf juga merupakan jalan untuk mencapai kesempurnaan batin, iaitu mendekatkan diri kita terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Baik, kita teruskan dengan biodata ringkaslah tapi padat, iaitu berkenaan Imam Hasan Al-Basri. Nama penuh beliau ialah Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijrah, yakni bersamaan dengan 632 Masihi. Beliau lahir 2 malam sebelum kewafatan Sayyidina Umar Al-Khattab. Ibunya bernama Khairah. Bapa beliau pula ialah Yasar yang berketurunan Parsi. Hasan Al-Basri ni melanjutkan pelajarannya di Hijaz. Mula menyediakan jadual bagi membincangkan ilmu berkaitan kebatinan, kemurnian akhlak dan juga usaha menyucikan jiwa seluruh umat Islam dan umat manusia. Beliau wafat pada malam Jumaat di awal Rejab bersamaan 110 Hijrah. Yakni pada umur beliau 86 tahun. Sekian biodata
Imam Hasan Al-Basri, ringkas tapi padat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama Muhammad Adili bin Ahmad Zulkifli. Nombor metrik di 20112516. Kita teruskan dengan pembentangan seterusnya tentang pendidikan tokoh Imam Hasan Al-Basri. Ketika beliau berusia 14 tahun, beliau bersama keluarganya telah berpindah ke Basrah. Pada ketika itu, Basrah merupakan sebuah kota keilmuan yang padat peradabannya. Hal yang demikian, beliau telah mendapatkan gelaran Hasan Al-Basri berdasarkan nama tempat tersebut. Beliau juga sering mengikuti guru-guru dan para ulama yang mengajar bagi mendalami ilmu yang ingin dipelajarinya. Antara ulama yang sering beliau mengikuti dan mempelajari bersama ialah Imam Ibnu Abbas. Dan di antara ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Imam Ibnu Abbas ialah seperti ilmu hadis, ilmu tafsir dan ilmu qiraat. Ada pun ilmu-ilmu lain seperti ilmu fiqh, bahasa dan sastra. Beliau banyak mempelajarinya bersama sahabat Nabi yang lain. Khairah merupakan guru pertama yang mengajarkannya erti kehidupan, juga merangkap sebagai ibu kandungnya. Ibunya banyak membantu mengembangkan pengetahuan beliau dengan membawanya untuk bergaul dengan sahabat-sahabat Nabi yang ada. Hasilnya, pengetahuan Imam Hasan Al-Basri semakin mendalam, terutama berkaitan ilmu hadis. Selain itu, ibunya juga turut memperdengarkan bacaan-bacaan hadis kepada beliau. Dan antara kejayaan lain yang dikecapi oleh ibunya ialah Imam Hasan Al-Basri berjaya menghafal Al-Quran pada usia 14 tahun. Adapun ulama seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahawa beliau sempat bertemu dengan sahabat rapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Sayyidina Ali bin Abu Talib, Talhah bin Ubaidillah dan Sayyidatina Aisyah. Hal-hal ini menyebabkan beliau dihormati sebagai seorang yang alim dan petah berpidato. Disebabkan kepetahan berpidatonya itu, beliau sering menasihati kepada masyarakat. Dan antara nasihat yang sering diberikan ialah, juallah duniamu dengan akhiratmu, maka engkau akan mendapat keduanya. Janganlah engkau jual duniamu dengan akhiratmu, maka engkau akan hilang kedua-duanya. Hati-hatilah terhadap tipu daya dunia. Dunia itu seperti ular, lembut kulitnya akan tetapi racunnya yang mematikan. Sekian sahaja, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aman Hafizi bin Muhammad Zulfa. Nombor metrik D20112608. Baik, konsep akhlak yang dipegang oleh Imam Hasan Al-Basri adalah yang pertama, zuhud. Beliau memakai pakaian yang dipandang hina oleh manusia. Dan dalam cerita ni, Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh sahabatnya, oleh seseorang tentang pakaiannya. Jadi mereka tanya, pakaian apa yang kamu sukai? Jadi Imam Hasan Al-Basri ni menjawab, yang paling tebal, yang paling kasar, yang paling hina menurut pandangan manusia. Jawab Imam Hasan Al-Basri. Dari perkataan inilah dapat kita fahami bahawa Imam Hasan Al-Basri sangat enggan dari dunia kemewahan, apalagi kenyamanan, dan tingkah lakunya sangat menjauhi dari kepujian manusia. Baik, seterusnya adalah rendah diri. Beliau tidak menyuruh sesuatu ataupun seseorang itu melakukan sesuatu amalan kecuali dirinya melakukan dahulu. Baik. Seterusnya, penyabar. Beliau sanggup bersusah payah demi menjaga hati orang lain. Baik, di sini ada cerita. Baik. Imam Hasan Al-Basri adalah seorang yang penyabar dan penuh dengan kebijaksanaan. Jadi Imam Hasan Al-Basri ni ada seorang jiran yang beragama Nasrani. Di atas rumah jiran itu adanya bilik kecil. Dan dengannya jadi satu atap. Setiap apabila jirannya membuang air kecil, ia selalu menetes ke bilik Imam Hasan Al-Basri. Jadi kejadian itu berlangsung bukannya 1 tahun ataupun 2 tahun,
tapi berlangsung dengan 20 tahun, berapa lamanya. Tapi Imam Hasan Al-Basri tetap penyabar dan sabar, tak pernah marah-marah, tak pernah menyalahkan siapa-siapa. Dan Imam Hasan Al-Basri hanya menyediakan satu timba supaya tidak mercik dan sebagainya. Jadi cerita ni sampailah satu tahap jirannya sampai dekat jirannya melawat Imam Hasan Al-Basri ni. Lalu jiran dia melihat sendiri kehebatan kesabaran Imam Al-Basri itu. Lalu jirannya pun masuk Islam. Dengan satu keluarga dia masuk Islam. Masya Allah, tabarakallah. Baik, seterusnya pegangan tasawuf yang dipegang oleh Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengumpamakan dunia ini seperti ular, terasa halus kalau disentuh tangan, tetapi racunnya dapat mematikan. Oleh sebab itu, dunia ini harus dijauhi dari kemegahan serta kenikmatan dunia. Kerana dunia boleh membuat kita berpaling dari kebenaran dan membuat kita selalu memikirkannya. Baik, seterusnya beliau merasa takut kepada siksa Allah kerana berbuat dosa dan sering melalaikan perintah Allah. Merasa kekurangan dirinya dalam mengabdikan diri kepada Allah. Dia rasa setiap kali dia buat ibadat, dia rasa lagi kurang. Aku kena buat lagi. Dan seterusnya timbul rasa was-was dan takut. Dia rasa takut. Jadi khawatir mendapat murka Allah dan dia takut dapat mendapat murka Allah. Baik, seterusnya menurut Hamka, yang ni yang dirumuskan oleh Hamka tentang pegangan tasawuf yang dipegang oleh Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama, yang pertama, perasaan takut. Perasaan takut menyebabkan hati tenteram lebih baik daripada rasa tenteram yang menimbulkan rasa takut. Baik, seterusnya, dunia adalah negeri tempat untuk beramal. Jadi dia anggap dunia ni tempat untuk beramal, bukan tempat untuk berseronok dan sebagainya. Seterusnya, bertafakun. Bertafakun ni yakni berusaha mengerjakan hal-hal yang baik dan menyesal atas perbuatan yang jahat. Seterusnya, orang beriman. Jadi orang beriman akan senantiasa bersedih pada pagi dan sore hari, dan petang hari lah maknanya, dan malam hari. Baik, seterusnya kesedaran. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian, yakni akan merasai kematian, hari kiamat yang akan menagih janjinya. Jadi kat sini ada kesedaran. Seterusnya adalah berduka cita. Dunia merupakan suatu tindakan yang akan memperteguhkan semangat dalam beramal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. InsyaAllah saya Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali, nombor metrik di 20112565. InsyaAllah saya akan membuat kesimpulan tentang seorang tokoh tasawuf, iaitu Hasan Al-Basri. Yang pertama, dasar pendirian yang paling utama terhadap Hasan Al-Basri ialah zuhud terhadap kehidupan dunia, sehingga ia menolak segala kesenangan dan kenikmatan dunia. Maksudnya di sini, Imam Hasan Al-Basri, beliau hanya menggunakan dunia sebagai jambatan untuk ke akhirat. Beliau tidak menikmati dunia dengan sehabis-habisnya. Beliau hanya menggunakan dunia untuk sampai ke akhirat. Dan yang kedua, prinsip kedua adalah khauf dan raja, bermaksud merasa takut terhadap Allah Ta'ala kerana melakukan dosa dan sering mengabaikan perintah Allah, dan selalu merasa kekurangan dirinya dalam mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, membuat amalan kepada Allah Ta'ala. Maka akan timbul rasa was-was dan takut, khawatir akan mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu sahaja daripada saya untuk kumpulan Hasan Al-Basri. Cukup sekadar itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.